أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab atau risalah usul as-sunnah karangan al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Yang dimuliakan Al-Fadil Al-Akh Nir Abdul Aziz, Nir Akhbar Abdul Aziz, keluarga, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Risalah Usul Sunnah ini adalah karangan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Bagi pelajar-pelajar hadis, mereka pastilah mengenal, bagi pelajar-pelajar hadis dan fiqh, pastilah mereka mengenal seorang imam yang bernama Al-Imam Al-Humaidi ini, di mana beliau adalah seorang alim, faqih, mujtahid, murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan guru kepada Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan ramai imam-imam hadis. Dan kitabnya ini atau risalah yang ringkas ini diberi nama Usul Sunnah. Usul jamak kepada asal. Asal ni bermakna dasar, kita terjemahkan sebagai dasar ataupun asas sesuatu, atau disebut dalam bahasa Arab asasus syai', asas sesuatu, wa ma yubna alaihi syai', dan apa yang dibina di atasnya sesuatu, yang ia adalah foundation ataupun tapak, dasar-dasar sunnah, dasar-dasar sunnah maknanya, ataupun prinsip-prinsip yang terbesar di dalam sunnah. Di dalam risalah ini Al-Imam Al-Humaidi meletakkan beberapa usul, yakni 9 ataupun 10 daripada usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kitab ini memang ringkas, dan sunnah pula adalah bermakna jalan ataupun sirah, jalan, perjalanan hidup. Sunnah ni adalah perjalanan hidup ataupun jalan kita lalui, kan? Itu jalan. Dan menurut istilah, sunnah adalah apa yang bersalahan dengan bid'ah di dalam urusan akidah atau di dalam persoalan akidah. Jadi kita terus kepada matan Usul Sunnah.
daripada Muhammad ibnu Ahmad As-Sawwaf, ia berkata, haddatsana Bishr ibnu Musa qala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Al-Humaydi qala as-sunnatu 'indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi wa an ya'lama أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. Jadi usul yang pertama diletakkan oleh Imam Al-Humaydi ialah al-iman bil qadar. Beriman kepada qadar ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Kerana permasalahan qadar adalah masalah akidah yang muncul pada zaman itu. Pada zaman beliau muncul golongan yang dinamakan golongan ahli bid'ah yang dinamakan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ni kita boleh terjemahkan sebagai golongan yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak adanya takdir Allah Subhanahu wa taala demi mensucikan Allah taala daripada kezaliman dan demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menafikan takdir mereka mendakwa mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mereka mengatakan apabila ada takdir-takdir yang tertentu telah siap takdir-takdir, ini tidak patut dan ini adalah satu kezaliman terhadap makhluk. Maha suci Allah taala daripada melakukan kezaliman, kata Al-Qadariyah. Al-Qadariyah juga, termasuk Al-Qadariyah juga adalah orang yang terlampau beriman kepada qadar dan menafikan usaha manusia, yang disebut sebagai Jabariyah. Di kalangan ulama salaf ataupun di kalangan ulama tauhid ada yang menamakan golongan Jabariyah sebagai Qadariyah juga. Ini orang yang menafikan usaha dan ikhtiar perbuatan diri mereka sendiri, yakni perbuatan manusia, kerana manusia hanyalah tunduk sepenuhnya kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terlibat dengan Qadariyah ni adalah ahli ibadah. Permulaan penyakit Qadariyah ni atau penyakit qadar ni ditimbulkan oleh golongan ahli ilmu, golongan qurra, golongan ulama, golongan ahli ibadah yang menafikan takdir pada zaman akhir zaman sahabat, yakni ketika Abdullah bin Umar masih hidup. Jadi Syekh Al-Imam berkata as-sunnatu 'indana. Menjadi sunnah yang dimasukkan di sini adalah akidah sunnah. Jadi sunnah ni apabila disebut dalam kitab akidah, ia merujuk kepada akidah atau i'tiqadat, urusan-urusan akidah. Semua sebenarnya sunnah ni meliputi segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada i'tiqadat, ibadat atau akhlak. Tetapi di sini kita merujuk kepada i'tiqadat sahaja. As-sunnatu 'indana an yu'mina ar-rajulu, beriman seseorang itu. Ar-rajulu kita terjemahkan sebagai seseorang itu. Dari segi bahasa, ar-rajulun asalnya adalah lelaki kan. Beriman lelaki itu tak sesuai. Kita terjemah sebagai seseorang itu, yang ini sama ada lelaki ataupun perempuan, beriman kepada qadar Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala, khairihi wa syarrihi, yang apa? Yang baik dan buruk. Jadi takdir Allah Ta'ala ada yang baik dan buruk, yang sebenarnya tidak ada keburukan pada takdir Allah Ta'ala. Keburukan itu ada pada perbuatan manusia. Hulwihi, khairihi wa syarrihi, ini sabit di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana dalam hadis Jibril, riwayat Umar Al-Khattab kan. Berkata Jibril, qala fa akhbirni 'anil iman, beritahukan kepada aku tentang iman wahai Rasulullah. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Baginda bersabda, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya,
wa rusulihi, dan rasul-rasulnya semuanya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman dengan takdir Allah, qada dan qadar Allah, yang baik ataupun buruk, ataupun yang baik dan buruk. Amma ziyadatu hulwihi wa murrihi, adapun tambahan yang manis dan pahit tidak sabit di dalam mana-mana hadis yang sahih. Ada hadis, tetapi hadis ni sanadnya ada kritikan pada, tetapi tidak ada masalah. Ulama telah ijma' menerimanya, yakni menerima perkataan hulwihi wa murrihi. Hulwihi wa murrihi. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, amantu billah, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi. Nabi SAW menggenggam janggutnya. Tapi tidak sahih sanadnya. Yang dalam sanadnya terdapat kritikan. Tetapi semua ulama mensabitkan lafaz ini, menggunakan lafaz seperti ini, yakni perkataan hulwihi wa murrihi ini, kerana maksudnya sahih. Maksud sahih ini diambil daripada, sama ada diambil daripada hadis-hadis yang dhaif tadi, dikumpulkan jadi menjadi hasan, yang hasan li ghairi, ataupun diambil daripada Al-Quran, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, kan. Dan orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang sangat sabar ketika senang dan susah. Jadi perkataan senang dan susah ni sama dengan perkataan hulwihi wa murrihi. Wa an ya'lama, dan dia meyakini, mengetahui. Ya'lama ni mengetahui, tapi di sini kita boleh terjemahkan atau tafsirkan sebagai meyakini, mengiktikadkan bahawa apa yang menimpanya tidak akan terlepas darinya. Yang apa yang menimpanya daripada musibah, yang ini takdir Allah Ta'ala, tidak akan terlepas darinya. Dia tidak akan terlepas daripada musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annama akhta'ahu, dan apa yang terlepas daripadanya tidak akan menimpanya. Lam yakun liyusibah. Wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah azza wa jal, dan semua itu, yakni semua yang menimpa dan semua perkara yang terlepas daripadanya adalah ketentuan daripada Allah azza wa jal. Ketentuan daripada Allah azza wa jal. Dan berkaitan dengan qadar Allah Ta'ala atau takdir Allah Ta'ala ini ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur, kan, hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadisnya ada di dalam hadis 40, kan. Ya ghulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai budak, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimah, yakni beberapa nasihat. Ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, nescaya Allah memeliharamu. Yakni peliharalah agama Allah. Bagaimana memelihara agama Allah? Memelihara akidah yang pertama. Yang kedua, memelihara apa? Memelihara salat. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu pelihara salawat, sembahyang-sembahyang semuanya, dan sembahyang yang pertengahan, yakni salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala daripada Allah Ta'ala, mengharap syurga Allah Ta'ala. Apa yang dipelihara lagi? Memelihara lidah. Memelihara lidah dari kalimah-kalimah kufur dan kalimah-kalimah maksiat. Memelihara lidah daripada bersumpah dengan sumpah-sumpah yang palsu. Kata Allah Ta'ala, wahfazu aymanakum, dan peliharalah
sumpah-sumpah kamu. Apabila kamu telah tersalah sumpah, hendaklah kamu membayar kafarahnya. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kan? Apabila kamu hendak menghapuskan sumpah, membatalkan sumpah atau membayar kafarah sumpah, it'amu 10 masakin. Hendaklah kamu memberi makan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada makanan yang biasanya kamu berikan kepada keluarga kamu. Au kiswatuhum, atau memberikan 10 helai pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, ataupun membebaskan seorang hamba yang beriman. Jadi dalam Islam, kalau dia ada hamba, sama ada lelaki atau perempuan, apabila hamba ni disakiti, dilempang, kan, dipukul, ditumbuk, maka wajib tuannya membebaskan hambanya. Wajib tuannya membebaskan hambanya. Seperti di dalam hadis Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami, kan, dia tampar hamba dia, menampar hambanya, lalu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terus takut kepada Allah Taala. Ini sifat sahabat, kan? Tanpa hamba, terus takut, teringat Allah Taala. Terus teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku telah tampar hamba aku. Sebab aku ni manusia biasa, aku marah sebagaimana orang lain marah juga, kan? Aku tanya kepada hamba aku ni, mana seekor lagi kambing? Telah dimakan serigala," kata hamba dia. Pang, dia tampar kuat, kan? Tampar. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itini biha." Bawakan hamba kamu ke sini. Apabila dibawakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Perempuan ini menjawab, "Fis sama," di atas langit. Masya-Allah. "Man ana?" Siapakah aku? "Anta Rasulullah." Kamu adalah utusan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan hamba ini kerana dia adalah seorang perempuan yang beriman. Masya Allah. Nabi terus mengiktiraf keislaman dan keimanan perempuan ini yang melayakkan dia ini dibebaskan semata-mata mengatakan Allah Ta'ala fis sama, dan mengatakan bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi ini adalah akidah di dalam sunnah. Akidah bagi ahlus sunnah. Aina Allah ni adalah akidah ahlus sunnah. Dan jawapannya adalah akidah ahlus sunnah. Fis sama adalah akidah bagi ahlus sunnah. Sesiapa yang menolak perkataan aina Allah sebagaimana golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, maka mereka ini terkeluar daripada Islam. Terkeluar daripada Islam. Mereka dihukumkan dan dinamakan sebagai kufar, musyrikun, murtadun. Ini bahaya. Kerana ketinggian Allah Ta'ala di atas segala makhluknya, meliputi arasy yang maha agung, kursi, 7 petala langit dan 7 petala bumi, semuanya di bawah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di atas segala makhluknya. Alin ala khalqih, maha tinggi di atas segala makhluknya. Istawa ala arsyih, dan dia maha tinggi di atas arasnya. Ini akidah Ahlus Sunnah. Tetapi malangnya Asy'ariyah mengatakan sesiapa yang mengatakan aina Allah, maka dia mujassim kafir, wajib dibunuh. Sesiapa yang mengatakan Allah fis sama, dia mujassim kafir, murtad, musyrik, wajib dibunuh, halal darahnya. Ini adakah ini persoalan furu'? Adakah ini persoalan furu'? Ini bukan persoalan furu'. Kerana uluwullah, ketinggian Allah Ta'ala di atas segala makhluk, dan ketinggian Allah Ta'ala di atas arasy adalah sifat
yang paling besar menunjukkan zat Allah Ta'ala dan kewujudan Allah Ta'ala. Sesiapa yang menafikan ketinggian Allah Ta'ala dan istiwa Allah Ta'ala, maka dia telah menafikan kewujudan zat Allah Ta'ala. Ini bahaya. Dia hadis-hadis sahih tuan, dihukumkan oleh ulama sebagai hadis sahih mutawatir dan diterima sebagai sahih oleh ijma' ulama, ijma' salaf. Tetapi para kazzab mengatakan hadis ini sebagai hadis dhaif, muttarib dan sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dengan sanad sahih semuanya. Macam mana tuan? Bagaimana ada orang yang mengatakan bahawa hadis ini dhaif? Orang-orang seperti ini apabila telah ditegakkan hujjah ke atas mereka, maka lalu mereka masih lagi berdegil menolaknya, maka dikhawatiri terbatal akidah mereka, terbatal akidah mereka, keislaman mereka, dan terkeluar daripada iman. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, nescaya Allah memelihara kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, peliharalah Allah sebagaimana huraian yang kita telah sebutkan tadi, tajidhu tujahak, nescaya kamu akan mendapatinya di hadapan kamu. Yani Allah Ta'ala memelihara kamu, membimbing kamu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta, maka memintalah daripada Allah. Yani perkara-perkara yang tidak mampu diberikan oleh makhluk, seperti meminta kesihatan, kesembuhan, meminta anak, meminta kekayaan rezeki. Ini semua wajib diminta hanya kepada Allah Ta'ala, mesti diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita kata, tolong angkat kamera tinggi sikit, itu tak ada masalah. Itu bukan meminta yang merupakan syirik. Syirik ni sebagaimana yang dilakukan oleh kuburiyun. Mereka meminta anak, meminta rezeki, kekayaan di kubur-kubur wali, kubur nabi dan sebagainya. Di mana mereka itu semuanya amwat, ghairu ahya. Mereka itu telah mati, tidak hidup. Mereka tidak dapat mendengar, melihat dan membantu menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah. Bagaimana mereka boleh memberikan manfaat kepada orang lain yang meminta daripada mereka? Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu meminta pertolongan, hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepada engkau sahajalah kami beribadah, dan kepada engkau sahajalah kami meminta pertolongan. Ini akidah, kan? Bukan meminta kepada Rasulullah, bukan kepada wali Allah, bukan kepada Husain, Abdul Qadir Al-Jailani, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis Syekh Ar-Ruh macam sebagainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini semua syirik. Ini syirik akbar, ini bahaya. Jadi seolah-olah golongan Jahmiyah, golongan Quburiyah yang ada pada hari ini tidak pernah membaca hadis 40. Kan? Seolah-olah mereka tidak pernah membaca hadis 40. Siang malam mereka mengajak ke kubur, manusia beramai-ramai ke kubur, meminta hajat-hajat ke kubur, di kubur-kubur. Mengapakah mereka begitu ta'assub kepada kubur? Kerana Allah Ta'ala telah memberikan mereka, meletakkan di hadapan mereka perangkap-perangkap. Mereka telah ditipu, istidraj. Apabila mereka meminta harta kekayaan di kubur, tiba-tiba bulan depan jutawan. Minta anak di kubur wali sekian, tiba-tiba mengandung bini dia yang telah 15 tahun tidak pernah mengandung. Bukan kerana wali ataupun
Nabi yang ada di dalam kubur itu boleh berkuasa memberikan anak ataupun harta. Tetapi permintaan mereka itu bertepatan dengan takdir Allah Ta'ala. Ketika itu Allah Ta'ala kan menciptakan takdirnya, maka berlakulah. Dan itu ujian untuk mereka, makar, tipu daya untuk mereka. Sama ada mereka beriman kepada Allah ataupun beriman kepada makhluk. Mereka meminta kepada Allah Ta'ala atau meminta daripada makhluk. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahawa semua manusia sekiranya mereka berkumpul, bersepakat, bersekongkol untuk memberi manfaat kepada kamu, nescaya mereka tidak dapat memberi manfaat kepada kamu sedikit pun, melainkan dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala untuk kamu, yang ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu. Jadi di sini Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan bima bisyai'in qad qadarahu Allah, tak. Allah menggunakan perkataan, Nabi SAW menggunakan perkataan qad katabahu Allahu lak, yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala untuk kamu. Jadi termasuk takdir Allah Ta'ala adalah Al-Kitabah, tulisan-tulisan Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz, yang merupakan takdir Allah Ta'ala untuk seluruh hamba, semua makhluk. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala telah menuliskan takdir 50,000 tahun lebih awal sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Hadis sahih. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sekiranya mereka bersekongkol untuk memudaratkan kamu, nescaya mereka tidak dapat memudaratkan kamu dengan sesuatu pun, melainkan dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ke atasmu. Jadi manusia semuanya, makhluk semuanya tidak dapat memberi manfaat atau mudarat. Rufi'atil aqlam, dan telah diangkat pen. Apa dia pen? Pen Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala. Wa jaffahati as-suhuf, telah kering lembaran-lembaran, yakni lembaran-lembaran yang ditulis di atasnya takdir-takdir makhluk semuanya. Dan takdir ini juga telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Taubah ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala untuk kami. Dialah pelindung kami, dialah pencipta kami dan pelindung kami. Betul itu? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah sahajalah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Jangan bertawakal kepada makhluk, kan? Tapi kebanyakan manusia bertawakal kepada makhluk, kan? Buka kedai baru, panggil bomoh, pawang, dukun, jampi asap dulu. Tahu gambar-gambar pelik-pelik, huruf-huruf yang pelik-pelik di dinding-dinding. Tidak perlu jauh, di kiri kanan kita ada tanggal-tanggal, di mana Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Sesiapa yang menggantungkan tanggal-tanggal, maka demi sesungguhnya dia telah melakukan syirik, yang telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan makhluknya, telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Yang ini perbuatan Allah Ta'ala adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala,
Dalam masa yang sama Allah Ta'ala memberikan perbuatan, memberikan usaha, memberikan pilihan kepada makhluk. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah yang merupakan pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu dia mentakdirkan, menetapkan takdir-takdir yang sempurna untuk segala makhluk, semua makhluk. Suratul Furqan ayat yang keberapa tu? Ayat yang kedua. Jadi supaya sempurna iman kita kepada takdir Allah Ta'ala, kita hendaklah beriman kepada 4 rukun takdir. 4 rukun takdir. Kita dah tahu dah kan 4 rukun takdir ni, tapi kita ulang secara ringkas. Kita baca sepintas lalu. Yang pertama, kita beriman dengan al-ilmu. Al-ilmu yakni ilmu Allah Ta'ala, yang bermakna kita beriman bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, segala perkara yang besar dan kecil, yang ada, yang tiada, yang mungkin ada, yang mustahil ada. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Wajib kita beriman kepada perkara ini, yakni beriman kepada ilmu Allah Ta'ala. Allah mengetahui rezeki, ajal, kan? Segala ucapan, perbuatan, gerak diam, syurga, neraka, semuanya Allah Ta'ala mengetahuinya, tanpa kecuali pun. Tanpa kecuali. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kitabah, penulisan. Allah ada menulis, yakni menulis takdir-takdir makhluknya semuanya. Apa yang berlaku sejak diciptakan langit dan bumi sehinggalah hari kiamat telah dituliskan oleh Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Perkara ini telah disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah Yasin ayat 12. Apa bunyi dia? Apa bunyi surah Yasin ayat 12? Apa bunyi dia? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap sesuatu itu telah kami tuliskan di satu induk yang sangat besar, sangat jelas, yakni Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, rukun iman kepada takdir yang ketiga ialah al-masyiah, yakni Allah Ta'ala mempunyai iradat dan kudrat. Semua yang berlaku di alam ini berlaku dengan iradat dan kudrat Allah Ta'ala, berlaku dengan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Yang keempat, al-khalq, yakni semua makhluk adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk ciptaan manusia. Ni ada pula wali-wali yang tertentu ni, wali-wali musyrikin, kan? Wali-wali syaitan yang mengatakan bahawa wali-wali boleh mencipta janin. Wali-wali boleh mencipta janin. Wali-wali boleh mentadbir alam. Ada wali kutub utara, ada wali kutub selatan. Wali-wali mencipta janin ini disebut sendiri oleh Ali Al-Jifri, kan, hadahullah. Ali Jifri, wali-wali mencipta janin, kata Ali Jifri, kan. Walaupun begitu, ramai yang mengikuti mereka, kan. Ramai yang mengikuti mereka. Kata Allah Ta'ala, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah bersumpah, Allah akan memenuhkan api neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Ini majoriti manusia akan masuk ke dalam api neraka Jahannam. Jin juga. Majoriti jin dan manusia di dalam api neraka Jahannam. Kecuali orang-orang yang mempelajari akidah yang sahih dan memeliharanya daripada terbatal. Dan kita berharap, berdoa, kita lah orang-orang yang
terselamat itu. Jadi ada aliran akidah ni ada 73 aliran akidah yang terbesar. Semua aliran itu di dalam api neraka Jahannam walaupun mereka bersolat. Satu saja yang akan masuk syurga tanpa diazab oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi Ibnu Mas'ud berkata, akan sampai satu masa hilangnya solat daripada kamu. Hilangnya solat daripada kamu, di mana perkara yang pertama hilang daripada kamu adalah amanah. Orang yang paling soleh di dalam kampung, di satu bandar, dianggap sebagai amanah, sebenarnya dia adalah munafik. Dia penipu, pengkhianat. Dan amalan yang terakhir hilang ialah salat. Dan akan ada orang-orang yang bersalat tetapi mereka itu tidak ada agama, tidak ada iman. Dalam hadis Abdullah bin Amr, dia berkata, akan muncul satu zaman di mana manusia-manusia yang berkumpul di dalam masjid-masjid, tidak ada seorang pun dari kalangan mereka itu beriman. Bicara mereka hanyalah dunia. Dan yang berbicara di masjid-masjid ketika itu adalah syaitan-syaitan. Ini riwayat yang lain. Ada yang mengatakan ini riwayat Israiliyat. Syaitan-syaitan ini riwayat Israiliyat yang tidak didustakan, tidak dibenarkan dan didustakan. Ada yang mengatakan ini adalah kata-kata Sufyan Ibnu Uyainah. Yang berbicara di masjid-masjid surau adalah syaitan-syaitan, seperti yang berlaku pada hari ini. Yang berbicara di masjid-masjid adalah syaitan-syaitan yang mengajarkan segala bentuk syirik, segala bentuk bid'ah dan kesesatan, yang menyebarkan hadis-hadis palsu, khurafat-khurafat, mengajarkan bid'ah-bid'ah, cerita-cerita dongeng, menghalalkan perkara-perkara yang haram, mengharamkan perkara-perkara yang halal. Yang berbicara di dalam masjid. Bahkan orang-orang yang terang-terang kafir pun berceramah di dalam masjid pada hari ini. Itulah 4 perkara rukun agar sah iman kita kepada takdir atau qadar: al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah dan al-khalq. Yang kedua, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Yang kedua, sesungguhnya iman itu adalah qaulun wa amal. Iman itu apa dia iman? Iman ni percaya kan? Percaya. Dan iman itu adalah qaulun wa amal. Kata-kata dan amal. Apa makna kata-kata? Kata-kata di sini bermakna kata-kata hati, yakni i'tiqad. Dan kata-kata dengan lidah. Apa kata-kata dengan lidah? Melafazkan syahadatain. Kan? Dan mengimani segala syariat Allah Subhanahu wa taala, atau beriman kepada segala sunnah, mengikrarkan segala sunnah. Wa amal, dan amal. Iman itu adalah amal. Apa dia amal? Amal itu adalah amal hati. Amal dengan hati. Apa dia amal dengan hati? Amalul qalbi. Yang tadi qaulul qalbi. Amalul qalbi ialah cinta kepada Allah, takut kepada Allah, yakin kepada Allah, harap kepada Allah, ikhlas kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ini amal hati disebut. Dan perkara-perkara ini mesti ada di dalam i'tiqad kita, di dalam iman kita. Sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka belum wujud iman di dalam hati kita. Belum ada i'tiqad yang sahih di dalam diri kita. Jadi ramai di kalangan manusia yang belum mengetahui perkara ini, walaupun ada yang mengetahuinya. Yang tidak mengetahui disebabkan guru-guru mereka mengajarkan
takrifan iman yang sesat. Apakah iman? Guru mereka mengajarkan iman adalah percaya dengan hati semata-mata. Ini bahaya. Ini adalah fahaman Murji'ah. Ini adalah fahaman Murji'ah yang merupakan akar kepada, punca kepada fahaman liberalism. Bagi orang yang telah mengenal Murji'ah, dia pasti mengenal liberalism. Mesti mengenal. Wal jawarih, dan amal dengan anggota badan. Ini dia. Amal dengan anggota badan. Yang pertama tadi, Al-Imam membantah golongan Qadariyah, mengisbatkan akidah Ahlussunnah dan membantah golongan Qadariyah yang sesat. Dalam tajuk iman ini, Al-Imam Al-Humaidi membantah golongan Murji'ah. Murji'ah. Golongan Murji'ah ni ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok Murji'ah yang dinamakan sebagai Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha, ulama ahli hadis yang sangat hebat, yang sangat warak. Tetapi mereka mengatakan bahawa iman itu adalah qaulun wa i'tiqad. Iman itu adalah i'tiqad dengan hati dan melafazkan dengan lidah semata-mata. Adapun amal itu adalah disebut sebagai wajibat, tetapi amal soleh itu tidak termasuk dalam hakikat iman. Amal soleh itu di luar iman. Ini iman, tapi amal soleh itu tidak masuk di dalam iman. Dia di luar iman. Maka ini termasuk fahaman yang sesat. Dan terdapat ulama-ulama mujtahid, hufazul hadis, yang terlibat dengan fahaman Murji'atul Fuqaha ini. Ulama tetap membid'ahkan mereka, walaupun mereka sangat wara', sangat kuat beribadah, menghafaz Al-Quran dan hadis, mampu berijtihad dan berfatwa, tetapi tetap ulama membid'ahkan mereka. Dan ulama salaf tidak mensalatkan jenazah mereka. Masya Allah, tidak mensalatkan jenazah mereka. Sedangkan mereka adalah khiyaru hadil ummah. Mereka ini adalah manusia terbaik dalam umat ini. Contohnya Abdul Majid Ibnu Abdul Aziz Ibnu Abi Rawad. Dia ni, kalau tak silap dia ni guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Apabila dia mati di Makkah, orang berkerumun nak semayangkan dia. Datang Sufyan As-Sauri. Dan lalu orang ramai kata, buka jalan, Sufyan As-Sauri nak datang. Buka jalan, bagi ruang. Apabila Sufyan As-Sauri sampai ke jenazah, dilihat jenazah Abdul Majid tadi. Dia dilihat, dia pun balik. Tidak mensalatkan jenazah alim ni tadi. Untuk mengajarkan umat semuanya bahawa si fulan yang alim telah melakukan bidah. Ini adalah pengajaran, peringatan kepada orang ramai. Yang alim mati ni tadi bukan calang-calang orang. Taraf dia alim, faqih, mujtahid, mufti. Tapi dia ada sedikit sahaja irja'. Contoh dalam perawi hadis, ulama yang menghafaz hadis, mereka full sunnah, sangat hebat, sangat wara', sangat hafiz hadis mereka, hafal Al-Quran dan hadis. Tetapi mereka ada bid'ah tasyayyu', mereka ada bid'ah syiah, pro syiah sikit. Apa pro syiah ni? Dia mengatakan bahawa Ali ibn Abi Talib lebih berhak menjadi khalifah yang ketiga berbanding Uthman ibn Affan. Itu je. Ulama membid'ahkan dia.
dan mengatakan dia sebagai Syiah, sedangkan kesilapan tidak ada, melainkan satu dan dua saja. Ulama membida'ahkan dia dan menamakan dia sebagai Syiah. Syiah zaman dulu, zaman salaf. Satu saja kesilapan ni. Dan perkara lain dia semua hampir full sunnah. Wara' zuhud. Berbeza dengan Syiah hari ini. Syiah hari ini telah mencipta satu agama yang baru. Kan? Akidah dia lain, Quran dia lain, hadis dia lain, cara semayang dia lain, puasa dia lain, wuduk dia lain, mati pun tanam tegak. Masya Allah. Kan? Yahudi pun tidak, Kristian pun tidak, Majusi pun tidak, tak tahu agama apa. Komunis pun tidak, semua tak. Kan? Tapi yang paling dekat komunis lah. Sebab tu semua golongan Syiah yang ada di dunia hari ini, semuanya bersekongkol bersama-sama komunis. Bashar Assad, kan? Geng dia Rusia, China, kan? Semua komunis. Yang kedua, golongan Murji'ah yang dinamakan sebagai Murji'atu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Golongan sesat Murji'ah yang bernama Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, di mana mereka mengatakan bahawa iman itu adalah sekadar tasdiq bil qalb, percaya dengan hati cukup sempurna dia iman. Adapun lafaz ni tak wajib. Melafazkan syahadatain dan mengakui syariat Islam tidak wajib. Ini sunat saja. Ini penting kita ada lafaz ni syahadatain untuk mengenal keislamannya di dunia, supaya dijalankan hukum-hukum Islam untuk dirinya di dunia dan dia dilayan sebagai Islam sahaja. Tetapi kalau dia tidak mengucap dan melafazkan syahadatain sekalipun, mereka tetaplah Muslim yang sempurna iman. Ini dia Asy'ariyah. Dan ulama salaf telah mengkafirkan orang yang mengatakan bahawa iman hanyalah semata-mata tasdiq bil qalbi atau al-ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala dengan hati, percaya Nabi, percaya Islam, atau percaya dengan hati semata-mata. Ulama salaf telah mengkafirkan golongan seperti ini. Bukan sahaja mereka ini ahli bid'ah, tetapi mereka ini dikafirkan oleh ulama salaf, antaranya Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan lain-lain imam. Jadi bagaimana kita mengatakan bahawa Asy'ariyah Ahlus Sunnah juga, ataupun Asy'ariyah itulah sebenarnya Ahlus Sunnah? Ini bahaya. Ini sangat bahaya. Yang ketiga, Murji'ah Al-Jahmiyah, yang disebut juga sebagai Murji'ah Tulin. Murji'ah Tulin disebut sebagai Jahmiyah, di mana mereka mengatakan iman itu cukup dengan sekadar ma'rifah, tahu kewujudan Allah Ta'ala, tahu kewujudan Nabi, tahu kewujudan Islam, cukuplah. Itulah iman. Cukup. Itulah iman. Ini bermakna Firaun Islam, beriman. Abu Jahal Islam. Ya. Kalau ikut kaedah Asy'ariyah tadi, Abu Talib pun Islam. Sebab Abu Talib percaya dengan hati, percaya Allah Ta'ala dengan hati. Cuma mereka tidak mengucap sahaja. Iblis Islam. Ikut kaedah Jahmiyah, Iblis pun Islam. Syaitan Islam. Segala orang kafir yang pernah belajar tentang Islam adalah Islam. Tak ada orang kafir dalam dunia ni. Faman Jahmiyah. Jadi sesiapa yang mengatakan bahawa iman itu adalah tasdiq bil qalbi atau ma'rifah, sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah dan Asy'ariyah, maka dia terkeluar daripada Islam. Ini bahaya. Ini bahaya, tuan. Jangan kita perasan dan syok sendiri. Aku dah pergi haji dah, umrah 3 kali dah.
Dalam sebulan 3 kali umrah. Kita syok dengan ibadat kita. Dengan kaedah dalam akidah apa dia? Al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Semua ibadah tidak dikira sebagai ibadah melainkan dengan wujudnya tauhid yang sahih. Perlu ada tauhid yang sahih terlebih dahulu, barulah ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tanpa tauhid yang sahih, semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ditolak semuanya. Khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia dan di akhirat. Sebab itulah daurah-daurah akidah dan tauhid seperti ini sangat-sangat penting, supaya kita mengambil akidah daripada sumber yang sahih. Kan? Adapun apa yang kita belajar di sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu sampai tingkatan 5, tingkatan 6, itu sekadar rububiyah, sekadar sifat 7, sifat 20 ni ada sekadar rububiyah Allah Ta'ala, mengenal kewujudan Allah Ta'ala dan Allah Maha Pencipta. Kemudian tingkatan 6 kita belajar ilmu kalam. Apakah itu jisim? Apakah itu jauhar? Adakah Allah itu berjisim atau jauhar? Adakah Allah itu bertempat atau tidak bertempat? Itu ilmu kalam. Itu bukan akidah, itu bukan tauhid. Bagi itu menyesatkan daripada Islam yang sahih. Ada yang belajar tingkatan 6 sini, ambil usuluddin, ada. Dia akan belajar apa itu arad, apa itu jisim, apa itu jauhar. Ini semua falsafah Yunani, falsafah Aristotle, falsafah takwil semuanya. Semua benda nak takwil. Sampai di kalangan mereka ada yang mengatakan izhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu berdua kepada Firaun kerana dia telah melampaui batas. Firaun tu bukan Firaun, Firaun tu adalah hati. Dahsyat tuan. Takwil. Kan? Sebagaimana kita takwil, wajah Allah Ta'ala bukan wajah. Kan? Ada benda lain. Tangan Allah Ta'ala bukan tangan, ada benda lain. Semua benda dia nak takwil. Kemudian mereka mentakwilkan syurga dan neraka. Kan? Syurga ni tidak betul-betul wujud. Kan? Syurga ni hanyalah direka-reka oleh cendekiawan yang dinamakan Nabi untuk mengajak manusia berbuat baik. Untuk jadikan masyarakat ni baik, maka ditimbulkan cerita, direka cerita tentang syurga, kata ahli falsafah. Cendekiawan yang ini Nabi, mereka menamakan Nabi Muhammad SAW dan para Nabi yang lain sebagai cendekiawan. Kerana apa? Mereka tidak mengiktiraf wahyu daripada Allah Ta'ala. Mereka tidak mengiktiraf kenabian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para Nabi. Mereka menamakannya sebagai abqari atau cendekiawan, cerdik pandai, profesor. Jadi golongan cendekiawan ni kata dia apa? Kata ahli falsafah, mencipta cerita tentang neraka Jahannam supaya masyarakat manusia atau manusia berhenti daripada melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi takwil, semua benda dia takwil. Cuma Asy'ariyah dia tak takwil lah. Asy'ariyah dia percaya syurga yang hakiki, neraka Jahannam yang hakiki mereka percaya. Cuma mereka mentakwil dalam perkara yang lebih besar lagi. Yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala. Sesiapa yang mentakwil sifat Allah Ta'ala bermakna dia telah menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, kan? Dan menafikan kewujudan Allah Ta'ala akhirnya. Allah tidak mempunyai sifat-sifat, dan sesuatu yang tidak mempunyai sifat-sifat tidak mempunyai zat. Ini bahaya. Bahaya tuan. Yang keempat, golongan Murji'ah Karramiyah. Murji'ah Karramiyah yang diasaskan oleh Abdullah ibn Karram atau Muhammad ibn Karram, dia mengatakan iman itu hanyalah sekadar lafaz. Walaupun tidak beramal sedikit pun, atau tidak percaya dalam hati, walaupun sekiranya dia mengucap, maka dia telah dikira beriman. Ini bermakna segala munafikin dan munafiqat di dunia ni adalah
beriman dan sempurna iman. Kan? Ini batil. Dan muncul satu golongan lagi yang disebut sebagai Murji'atul Asr, Murji'ah kontemporari. Murji'ah kontemporari menciptakan satu lagi ideologi bahawa iman adalah qaulun wa i'tiqadun, lafaz dengan lidah dan i'tiqad percaya dengan hati. Adapun amal tidak wajib. Kerana amal itu hanyalah syaratu kamal. Amal itu hanyalah penyempurna kepada iman. Dan di luar iman. Amal itu di luar iman dan penyempurna iman semata-mata. Bukanlah wajib. Kelima-lima golongan murji'ah ini tersesat daripada Ahlus Sunnah, terkeluar daripada Ahlus Sunnah, walaupun mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan segala ibadah, walaupun mereka sangat kuat beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi i'tiqad mereka telah menyeleweng daripada ta'rif iman yang sahih. Ini bahaya. Boleh ingat tuan-tuan? Tanya seorang boleh? Tanya. 5 kelompok murjiah. Boleh jawab? Ada boleh jawab? Jangan tengok nota. 5 jawab 5, RM50. Boleh jawab? 5 saat. 1. Okey, habis. Boleh tuan? Ingat ya? Kalau tak ingat kena catat lah. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ini akidah Ahlussunnah. Iman tu bertambah dan berkurang. Iman ni boleh menjadi kuat, menjadi lemah, bertambah dan berkurang. Dia menjadi sempurna, menjadi tidak sempurna, kan? Lepas tu ada dalam hadis akmalul mu'minina imanan, orang yang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada isterinya dan keluarganya. Masya Allah. Iaitu siapa? Nabi SAW, bukan kita. Nabi SAW sangat baik kepada isteri-isterinya, sangat baik kepada anak-anak dan cucu-cucu baginda, kan? Kerana golongan sesat mengatakan iman ni dah sempurna. Golongan murjiah tadi mengatakan iman sempurna. Bila kita mengucap ya, sempurna iman. Jadi sama iman kita dengan iman Nabi, Imam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Imam Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, semua sama. Sebab iman tu apa? Iman tu percaya. Dia memang percaya, kita pun percaya, sama je. Maksudnya tu lah. Kan sama. Percaya kita. Sebab mereka mentakrifkan iman tu seperti percaya semata-mata. Janganlah kita fikirkan percaya pun bukan sama, kan? Tahap kepercayaan tidak sama, kan? Orang yang pernah pergi ke Jepun, dia lebih yakin kepada kewujudan Jepun dan bandar-bandarnya daripada orang yang hanya mendengar tentang Jepun tetapi tidak pernah pergi ke Jepun, kan? Ya? Kerana ada golongan yang mengatakan iman ni dia statik saja. Dan ada juga iman yang mengatakan iman ni dia sentiasa bertambah, dia tidak akan berkurang. Dia tidak akan berkurang. Ini golongan murjiah. Golongan murjiah. Ada satu kelompok murjiah yang sangat dahsyat kesesatannya pada zaman moden ini, yang sangat dahsyat kesesatannya pada zaman moden ini, yang dinamakan sebagai Al-Imam Al-Akbar, Syekhul Azhar. Syekhul Azhar pada hari ini bernama Ahmad At-Tayyib. Dia mengatakan al-iman
Tasdiqun bil qalbi. Iman tu percaya dengan hati. Yazidu wa yanqus, dia kata. Bertambah dan berkurang. Wala yanqud, tidak akan terbatal. Ditambah sendiri, ditambah lagi. Wala yanqud, yanqudu. Alladzina yanquduna ahdallah, kan? Wala yanqud, tidak akan terbatal. Bila mengucap masuk Islam, tidak akan terbatal selama-lamanya. Walaupun dia sujud kepada berhala, tidak akan terbatal. Ahmad At-Tayyib, dahsyat tak dahsyat, kan? Boleh buat agama sendiri. Boleh buat agama sendiri. Sebab tu kalau majlis fatwa Mesir ni, tuan-tuan jangan percayalah. Boleh greet Christmas, boleh greet Depa Bali, semua boleh. Semua boleh. Halal, 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 orang kata. Semua halal. Majlis fatwa Mesir ni tidak ada sifat wara' di dalam fatwa-fatwa mereka. Semua fatwa mereka longgar, kan? Longgar. Yang ini fatwa Murji'ah. Majlis fatwa Murji'ah yang terbesar di muka bumi adalah Majlis Fatwa Mesir, kan? Ini yang paling bahaya, kan? Mufti-mufti mereka dari kalangan Murji'ah Jahmiyah, dari kalangan Murji'ah Jahmiyah. Masya Allah, tuan. Belajar mana? Mesir, Al-Azhar. Hebat. Kan zaman dulu lah, zaman sekarang tak dah. Tak percaya dah orang Azhar sekarang ni. Bahasa Arab pun tak erti, kan? Balik Azhar cakap Arab pun tak kemas. Ni karut ni, kan? Wala yanfa'u qalun illa bi'amal, dan tidak bermanfaat kata-kata, yakni lafaz lidah syahadatain, illa bi'amal, melainkan dengan amal. Apa dia amal? Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, tilawah, sedekah dan sebagainya. Mesti ada semayang. Wala amalun wa qaulun illa biniyah, dan tidak berguna amal dan akidah, lafaz syahadatain, mengaku percaya kepada syariah, melainkan dengan adanya niyah. Apa dia niyah? I'tiqad. I'tiqad ni disebut oleh golongan salaf, sebahagian daripada golongan salaf sebagai niyah. Antara menyebutkan i'tiqad sebagai niyah dengan lafaz niyah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Humaidi muridnya. Jadi akidah ni kita kena ambil daripada sumbernya yang asal, daripada kitab-kitab salaf. Jangan ambil daripada kitab-kitab khalaf. Kitab salaf ni bersambung sanadnya kepada sahabat Nabi dan bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka tidak ada sanad. Allah wujud bila makan. Ambil daripada siapa? Ambil daripada Syiah, daripada Yahudi. Tidak ada sanad. Walaupun mereka mendakwa mereka ada sanad, tapi sanad Yahudi. Ini bahaya, tuan. Sebenarnya mereka lah yang tidak mempunyai sanad. Sanad mereka sanad Yahudi, sanad Syiah. Ini bahaya. Kalau tuan-tuan buka buku-buku Syiah, penuh di dalam buku mereka Allah mawjud bila makan. Buku Kulaini, buku As-Saduq, buku dan lain lagi. Datang kita, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang tak percaya Allah mawjud bila makan, dia kafir, mujassim dan sebagainya. Wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah. Tidak berguna qaul, ini kata-kata, yakni syahadatain, wa amalun wa niyyatun, dan niat, melainkan dengan menepati sunnah. Yakni menepati amalan sunnah dan menepati akidah sunnah. Barulah dia menjadi
orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala menjadi wali-wali Allah, ahlus sunnah, ahlul hadis, kan? Ahlul tauhid. Ada soalan, tuan? Okey, sekarang nanti ada soalan, kita terus kepada tajuk yang ketiga, prinsip yang ketiga, usul asal yang ketiga, yakni pujian ke atas sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Allah redha kepada mereka. Dan termasuk akidah Ahlussunnah ialah at-tarahumu wa at-tarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Kasih kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa kecuali, walaupun seorang sahabi. Kita menyebut mereka sebagai radhiyallahu anhu semuanya, termasuk Muawiyah, Amr bin al-As, semua sahabat, Az-Zubair, kan, Talha ibn Ubaidillah, Aisyah, kan. Jadi terdapat golongan yang mengatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi yang tertentu atau majoriti sahabat Nabi kafir, sesat dan sebagainya. Maka ini adalah seburuk-buruk manusia di muka bumi. Seburuk-buruk manusia di muka bumi. Tidak syak lagi mereka ini tempat mereka di dalam api neraka Jahannam, walaupun mereka mendakwa mereka Islam, mereka Ahlus Sunnah dan sebagainya. Seperti golongan Khawarij. Golongan Khawarij mengatakan sahabat-sahabat Nabi ni sesat, lalu mereka berperang dengan sahabat-sahabat Nabi, berperang dengan Ali bin Abi Talib, Abu Musa dan sebagainya. Golongan Khawarij. Dan golongan Syiah, golongan Syiah paling dahsyat lah. Pada hari ini golongan Syiah paling dahsyat, di mana mereka mengkafirkan majoriti atas semua sahabat Nabi, termasuk Muawiyah, yang mereka mengatakan Muawiyah adalah taghut, musyrik, penjual berhala dan sebagainya. Masya Allah. Termasuk yang mengatakan Muawiyah ni musyrik, penjual berhala adalah Ahbash. Golongan Ahbash yang ada hari ni. Ahbash ni ada, kat Kedah ada, kat Penang ada, dan mereka punya markas-markas. Mereka ini sesat lagi menyesatkan, kan? Mereka ini zanadiqah. Mereka ini zanadiqah. Mengaku Imam Syafi'i, tapi nama Imam Syafi'i pun tak tahu. Dia mengaku mazhab Syafi'i, kan? Tapi semayang mereka tak ikut Syafi'i, zakat tak ikut Syafi'i, semua benda tak ikut Syafi'i. Jadi yang mengingkari sahabat Nabi, menghina sahabat-sahabat Nabi adalah golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Bani Umayyah. Sekelompok dari golongan Bani Umayyah yang tinggal di Dimashq, Syria hari ini. Mereka ini berperang dengan Sayyidina Ali, lalu segolongan daripada mereka ini mengutuk Sayyidina Ali. Jadi orang mengutuk Sayyidina Ali adalah golongan sesat lah. Mereka ini dinamakan sebagai Nawasib. Pada hari ini ada orang yang memperlekeh, menghina, kan, mengutuk para sahabat Nabi, mengutuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sekular, liberalis, komunis, kan? Komunis ni bukan Cina. Komunis ni Melayu, orang komunis, kan? Siapa yang sokong komunis, maka dia komunis. Kan susah je komunis ni. Saya sokong aja, kata dia, kan? Tapi saya semayang je, ucap. Orang macam ni mengucap dia tak guna, kan? Mengucap dia macam mana? Mengucapnya Murji'ah. Mengucapnya Jahmiyah, kan? Mengucap Jahmiyah, bukan mengucapnya Ahlus Sunnah. Ini bahaya. Fa inna Allah azza wa jal qala, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang selepas mereka berkata, berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami, yakni sahabat
yang telah mendahului kami di dalam iman, yakni sahabat. Jadi sifat Ahlussunnah, mereka mendoakan sahabat, memuji sahabat, mendiamkan kesalahan-kesalahan sahabat, mengucapkan rahmat untuk sahabat, mengucapkan ridha, taraddi. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Allah, semoga Allah redha kepada mereka, meyakini bahawa mereka ini adalah ahli syurga, kan, diampunkan segala dosa mereka, kan? Allah redha kepada mereka, dosa-dosa mereka diampunkan semuanya, dan mereka dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kan? Masya Allah. Dan falan yu'mina illa bil istighfari lahum, dan tidaklah seseorang itu beriman melainkan dengan memohonkan istighfar, keampunan untuk sahabat. Mesti ada kasih kita kepada sahabat, cinta kita kepada sahabat Nabi, semuanya tanpa ada kecuali. Sekiranya ada seorang sahabat yang kita benci, maka itu munafik ataupun zindiq. Ini bahaya. Habislah, kan? Segala amalnya tidak berguna sedikit pun. Ada dalam satu matan yang lain ditulis apa? Fala yu'maru illa bil istighfari lahum. Mereka tidak disuruh melainkan untuk beristighfar untuk sahabat-sahabat. Faman sabbahum aw tanaqqasahum, maka sesiapa yang mencela mereka atau merendah-rendahkan, memperlekehkan mereka, yang memperlekehkan sahabat, aw ahadan minhum, atau seorang sahaja dari kalangan sahabat, falaisa ala sunnah, dia bukanlah di atas sunnah, dia bukanlah ahlus sunnah, dia bukanlah ashabul hadis, dia bukanlah ahlu tauhid. Ini bahaya, tuan ya. Pada mulanya dia adalah ahli bid'ah. Setelah ditegakkan hujah ke atas mereka, lalu dia tetap berdegil, maka dia dihukumkan sebagai kufar, kafir, terkeluar dari Islam. Walaysa lahu fil fai'i haqq, dan tidaklah ada baginya bahagian di dalam harta fai'. Apa dia fai' ni? Fai' ni apa? Bila tentera Islam menyerang negara kafir, tak jadi perang, kan? Tak jadi perang, orang kafir lari, maka harta yang dirampas tu menjadi harta yang halal, dinamakan fai'. Bila berlaku peperangan, orang kafir kalah, orang Islam ambil harta orang kafir, maka itu disebut sebagai ghanimah, kan? Jadi orang yang mencela sahabat, walaupun seorang, dia tidak berhak mendapat harta Islam ni. Tak boleh dapat harta daripada Baitul Mal, zakat pun tak boleh, kan? Zakat tu tak adalah imam ni sebut, itu Hana sebutlah. Sebab apa? Faid tak ada dah hari ni, kan? Faid ghanimah mana ada dah. Jadi zakat lah yang ada. Jadi mereka ni tak layak dapat zakat. Akhbarana bidzalika ghairu wahidin min Malik ibn Anas, mengkhabarkan kepada kami tidak seorang daripada Malik ibn Anas. Tak ada suara. Apa dia? Bateri apa? Telah mengkhabarkan kepada kami tidak seorang daripada Malik ibn Anas bahawa ia berkata, qasamallahu ta'ala al-fai', Allah telah mengagihkan harta fai'. Lalu Allah Ta'ala berkata, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, sehinggalah walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman. Jadi harta fai' ni untuk muhajirin, kan, untuk Ansar. Yang ketiga, untuk orang yang mendoakan keampunan untuk Muhajirin dan Ansar. Tapi kalau dia mencela Muhajirin dan Ansar, tidak ada baginya bahagian daripada fai' harta muslimin, Baitul Mal. Tidak ada.
Jadi perkataan ghairu wahid, siapa ghairu wahid ni? Tidak seorang, mana ramai lah, tapi tak sebut nama siapa. Tapi kalau dalam sanad hadis, kalau sebut macam ni, boleh tak? Boleh tak boleh? Sebenarnya boleh. Kalau dalam kitab akidah, ianya diterima pakai. Walaupun tak sebut siapa nama dia. Ghairu wahid. Dia diterima pakai dalam ilmu akidah. Dan orang yang mencela sahabat ni boleh dikenakan hukuman hudud ataupun ta'zir. Bagi sesiapa yang mencela sahabat, mereka ini boleh dikenakan hukuman yang berat, hingga boleh dihukum bunuh oleh pemerintah. Ini bahaya ni kan. Jadi markas-markas ahbas yang ada pada hari ini, pada mulanya mereka mengajarkan ilmu kalam, fiqh syafi'iyah, yang mutaakhirin, yang pelik-pelik. Tapi lama-kelamaan mereka akan mengajarkan benda yang pelik-pelik. Mereka akan mengajarkan celaan terhadap sahabat-sahabat yang tertentu. Terutama yang paling mereka marah ialah Muawiyah, Amr bin al-As, Aisyah pun dia marah, Az-Zubair al-Awwam. Mereka mengatakan orang-orang yang berperang melawan Sayyidina Ali adalah du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah yang mengajak ke neraka jahannam. Ini dahsyat kan? Mereka menamakan sahabat Nabi sebagai pendakwah-pendakwah ke neraka jahannam. Ini dia. Tapi bila kita tanya budak-budak yang belajar dengan mereka, kami tak ada belajar benda-benda tu, kami belajar betul-betul yang baik aja dia tu. Tak pernah dengar pun yang benda macam tu. Memanglah, takkan baru masuk kelas dia nak cerita keburukan sahabat, nanti orang lari lah kan. Tapi bagi orang yang mengkaji, tahu dah mereka ni adalah manusia yang paling busuk sekali kan? Paling busuk, lebih busuk daripada Syiah terang-terang lah. Dia ni menyamar, nyorok sana sini kan, menyamar Syafi'iyah, menyamar Asy'ariyah, menyamar. Tapi bawa segala ajaran sesat. Ini bahaya. Seterusnya, al-aslur rabi', usul prinsip akidah yang keempat, wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Jadi kata-kata yang Allah berkata-kata dengannya, dengan suara dan huruf di dalam dirinya, dan dengan huruf-huruf, dengan kalimah-kalimah yang boleh didengar oleh makhluk. Asy'ariyah kata apa? Allah tu berkata-kata tetapi tidak boleh didengar oleh makhluk kan? Kerana Allah berkata-kata di dalam dirinya, di dalam zatnya itu. Bukan kata-kata dengan suara yang boleh didengar. Jadi malaikat, nabi-nabi atau wali atau manusia yang beriman di akhirat tak akan dengar suara Allah Ta'ala. Kerana Allah tu tidak mempunyai suara. Allah tu sentiasa bisu je. Allah berkata-kata hanya di dalam zatnya yang qadim. Ini orang Asy'ariyah kata. Bermakna mereka menamakan, mensifatkan Allah Ta'ala sebagai bisu. Di dalam zat Allah Ta'ala itu adalah sifat Allah Ta'ala. Tapi kata-kata Allah yang telah ditulis dalam mushaf ini bukan kata-kata Allah Ta'ala. Ini adalah gambaran semata-mata. Ini adalah ungkapan, gambaran, cerita, metafora yang berbentuk majaz, gambaran semata-mata. Dan kalamullah yang ada di muka bumi ini adalah makhluk. Ini dia.
Yang dibaca tu makhluk, kata dia. Yang ditulis tu makhluk. Yang dihafaz tu makhluk. Jadi Al-Quran yang ada sekarang ni adalah makhluk. Inilah fahaman Jahmiyah sebenarnya. Jadi fahamannya begini, sesiapa yang mengatakan perkataan seperti ini, mereka dihukumkan Jahmiyah dan kufar. Lebih 500 ulama telah mengkafirkan golongan Jahmiyah yang mengatakan bahawa Al-Quran itu kalamullah, makhluk ataupun bukan kalamullah, tetapi makhluk dan sebagainya, dan menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengatakan bahawa Al-Quran kalamullah Ta'ala adalah ahlu sunnah, dan ahli bid'ah mengatakan Al-Quran kalamullah tetapi makhluk, yakni Mu'tazilah dan Jahmiyah. Asy'ariyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah dan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini lagi dahsyat. Ini bermakna Asy'ariyah lebih dahsyat daripada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan kalamullah, tapi Asy'ariyah kata bukan kalamullah. Masya-Allah tuan. Dahsyat tak? Dahsyat. Al-Quran hanyalah ungkapan kepada, cerita kepada kalamullah. Ini dia. Ibaratun an kalamillah ataupun hikayatun an kalamillah. Ulama salaf antaranya guru kepada Al-Bukhari, Ahmad ibn Sinan Al-Wasiti, murid kepada Asy-Syafi'i, guru kepada Al-Bukhari, mengatakan sesiapa yang mengatakan Al-Quran hanyalah ibarat an kalamillah atau hikayat an kalamillah, maka dia adalah kafir. Kafir. Ini bahaya tuan. Jadi Al-Quran kalamullah tak kalamullah ni orang Melayu tak peduli pun. Kan? Lantak lah kan. Yang penting kita dapat kerja, dapat beli rumah, dapat makan, beli kereta, betul kan? Tapi ini tetap menjadi urusan akidah. Kan? Nak tahu ke tak nak tahu, ini tetap akidah. Siapa tak mau tahu, dia terkeluar daripada Islam. Dia takuti, dia terkeluar daripada Islam. Kan? Bermakna dia tidak cinta kepada iman, dia tidak cinta kepada akidah, dan dia tidak mencintai tauhid. Orang yang tidak mencintai tauhid berada dalam bahaya besar. Kan? Tidak suka kepada tauhid, tidak suka kepada kitab-kitab tauhid, tidak suka kepada ulama tauhid, tidak suka kepada majlis-majlis tauhid. Orang seperti ini berada dalam bahaya yang sangat besar. Orang di sekeliling kita berada dalam bahaya yang sangat besar. Bahkan kita sendiri mungkin berada dalam bahaya yang sangat besar. Wa'iyyazubillah. Semoga Allah Ta'ala memelihara kita. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran ni makhluk adalah ahli bid'ah, dan dia disebut sebagai Jahmi atau Jahmiyah, dan disebut sebagai kafir. Sami'tu Sufyan berkata, sami'tu aku telah mendengar Sufyan berkata. Siapa yang berkata ni? Al-Humaidi. Dia berkata aku telah mendengar Sufyan, yang Sufyan ibn Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i, imam besar, hafiz hadis, Syekhul Islam. Ramai ulama-ulama besar mengambil hadis daripadanya, antaranya Al-Humaidi, Al-Syafi'i, Ali Al-Madini, Ahmad ibn Hanbal, Ibrahim Ramadi, dan ramai, sangat ramai lagi ulama. Dia berkata Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Sesiapa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu kalamullah tetapi makhluk, maka dia fahuwa mubtadi', maka dia adalah ahli bid'ah yang sesat. Dia mencipta akidah baru. Lam nasma' ahadan yaqulu hadha. Tidak pernah kami mendengar seorang pun dari kalangan ulama sunnah mengatakan perkara ini. Jadi akidah kita mesti kita dengar ada ulama mengatakannya, ada hadis yang menyatakannya, ada Al-Quran yang menyatakannya.
Tapi kalau maujud bila makan, ada ulama kata tak ada. Dalam Quran ada? Tak ada. Dalam hadis ada? Tak ada. Maka ini bid'ah. Maka ini adalah kekufuran. Benda yang tidak ada dalam akidah kita, itu adalah kekufuran. Tak boleh kita tambah-tambah sendiri. Kira-kira ni akidah. Akidah Asy'ariyah macam mana? Allah tidak di atas arash, tidak di bawah arash, tidak di kanan arash, tidak di kiri arash, tidak di depan arash, tidak di belakang arash, kan? Tidak hitam, tidak putih. Ada macam ni? Ada? Tak ada? Tak ada. Maka ia bid'ah. Ia adalah salah satu bentuk kekufuran. Sesiapa yang mempercayai kepercayaan seperti itu bermakna dia berada di dalam kekufuran. Ini bahaya, tuan. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir Jahmi. Dan ada dan lagi. Dan kafir orang yang tidak mengkafirkannya. Dia dengar ada orang kata mengajar dalam masjid contohnya, Al-Quran itu makhluk kan. Bukan kalamullah, bukan sifat Allah. Al-Quran itu makhluk. Bukti tengok apa? Al-Quran ditulis dalam kitab, guna dakwah, itu makhluk. Ada permulaan, ada perakhiran, ada penamat. Kalau Allah bin Nas mula dengan Fatihah. Kan ada benda yang ada mula dan pengakhiran ni ada apa makna dia? Makhluk lah kan? Makhluk. Orang macam ni kafir. Dan orang yang mendengar perkataan orang ni tanpa ingkar, maka dia pun kafir. Ini bahaya. Ini bahaya, tuan. Ia melibatkan keimanan dan kekufuran. Ini bahaya ni. Bab Al-Quran makhluk ni. Kita mesti melafazkan dengan lidah kita sendiri. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kata-kata Allah, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Allah berkata-kata dengan suaranya, dengan hurufnya, dengan kalimah-kalimah, dengan ayat. Kita kena lafaz benda macam tu. Dan Al-Quran itu bukan ibarat an kalamillah. Al-Quran itu bukan hikayat an kalamillah. Bukan sekadar ungkapan, cerita tentang kata-kata Allah. Bukan majaz, bukan metafora. Bukan cerita tentang kalamullah. Agak-agak tuan-tuan faham tak perkataan ibarat dan hikayat ni? Faham tak? Faham tak faham? Faham tak faham? Tak faham lagi? Lepas ni kaji balik. Entah ni? Boleh study balik sikit-sikit. Mula-mula pun tak faham. Sebab ustaz-ustaz pun tak faham. Kan? Lepas ni boleh study balik lah kan. Nak cerita sekarang, Masya Allah kan. Lam nasma' ahadan yaqulu hatha. Kami tidak pernah mendengar seorang pun mengatakan akidah seperti ini. Yang akidah ni mesti kita dengar daripada Al-Quran, hadis dan ulama salaf. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis atau ungkapan salaf, maka dia bukanlah akidah. Jadi buku-buku Asy'ariyah yang ada hari ini bukan akidah Islam. Macam-macam merepek ada. Bab pertama dia kata hukum adat, betul tak? Bab kedua wujud, bab wujud. Sifat yang pertama dia kata wujud. Adakah wujud itu ainul wujud atau kharij ainil wujud? Betul tak dalam kitab Asy'ariyah ada itu? Ada tak? Ada kan? Yang belajar lah. Yang tak belajar tak tahu apa. Selamatlah kan? Dia belajar macam tu. Ada ke dalam Quran cerita itu? Ada? Tak ada. Hadis? Tak ada. Ulama salaf? Tak ada. Maka itu sesat. Sebab tu ulama mengatakan wujud Allah Ta'ala ni ada dalam fitrah manusia. Ada dalam akal manusia. Sebab tu tak ada dalam Quran ada hadis Allah mawjud, Allah wujud. Ada dalam Quran hadis? Ada tak? Sebab apa? Allah telah ada dalam fitrah manusia dan fikiran manusia kewujudan Allah Ta'ala secara fitrah. Sebab tu Allah tak bincang tentang wujudan Allah Ta'ala dalam Al-Quran hadis. Salaf pun tidak bincang. Dan salaf tidak menamakan sifat wujud sebagai sifat. Wujud tu adalah khabar anillah.
berita, cerita tentang Allah. Dia bukan sifat. Kerana sifat tu apa? Apa dia sifat? Sifat adalah perkataan yang disebut oleh Allah ataupun disebut oleh Rasul. Itu sifat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa tu Allah sebut tak? Allah sebut. Maka dia sifat. Was samawat matwiyatun biyamini. Dan 7 petala langit dilipat dengan tangan kanannya. Maka tangan kanan tu disebut oleh Allah Ta'ala yamin, maka dia sifat. Tapi di alam Melayu atau di alam Asy'ariyah, dia lain. Banyak benda-benda yang Allah tak sebut, Nabi tak sebut, dia sekata sifat. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadis. Apa lagi? Itulah kan. Ini khabar. Sebenarnya ini khabar anillah. Al-akhbar. Pengkhabaran, berita dan cerita tentang Allah. Bukan sifat. Mereka tidak tahu membezakan di antara akhbar dan sifat. Sebab apa? Mereka mengambil ilmu mereka, akidah mereka daripada buku-buku yang salah, daripada guru-guru yang salah. Jadi perlu sangat kita ada kitab-kitab yang sahih macam ni. Kitab Sabuni, kan? Kitab Al-Humaidi, Al-Muzani, apa lagi? Hakari, Aqidah Syafi'i. Kita baca kan? Kena miliki, wajib miliki. Dan kita membacanya dan beriman kepadanya. Kerana di dalamnya terkandung Al-Quran, hadis dan ijma' salaf semuanya. Di mana ijma'? Di mana ijma'? Nak cari ijma' kat mana? Di mana kita nak mencari ijma'? Di dalam kitab akidah salaf semuanya ijma'. Apa yang ada dalam kitab salaf, akidah salaf semuanya ijma'. Bukan perkara khilaf. Kecuali yang kita Asy'ariyah, bab wujud pun dah ada khilaf dah. Wujud ni ada 2 pendapat dia kata. Asy'ari berkata demikian, Fakhrul Razi berkata lain, kata dia. Ada 2 pendapat. Akidah mereka penuh dengan khilaf. Dia akidah ni benda solid, dia bukan benda khilaf. Kan? Tapi hari ini orang-orang yang bertitle ustaz mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa berkhilaf dia tu. Masya-Allah. Orang yang mengatakan istawa khilaf adalah golongan Jahmiyah. Kita menamakan diri mereka sebagai Jahmiyah. Sesat. Apabila telah didatangkan hujah ke atas mereka yang dibacakan kepada mereka Al-Quran, hadis dan ijma' salaf, mereka masih menentangnya, tidak menerimanya, maka dihukumkan kafir, musyrik, murtad. Bismillah. Kesian tak tuan? Kesian. Sekiranya mereka tetap menjahilkan diri mereka dan berdegil, kan? Kadang-kadang orang sesat ni ngajar apa? Ngajar Sahih Bukhari. Ngajar kitab fiqh Syafi'i. Ngajar Sahih Muslim. Sunan Tirmizi. Sunan Abi Dawud. Masya Allah tuan. Dahsyat. Tetapi Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada mereka dengan hidayah tauhid dan sunnah. Kerana mereka mengambil ilmu mereka dan akidah mereka daripada sumber yang salah, daripada kitab-kitab yang salah, kitab-kitab hadis yang bercampur aduk di dalamnya golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah semua. Jadi ada satu akidah, slogan, fenomena pada zaman salaf yang mengatakan Al-Quran kalamullah, kata-kata Allah, tetapi kalamullah itu makhluk. Yang ini bukanlah Allah tu berkata-kata. Bukan Allah tu berkata-kata, tetapi Allah mencipta satu makhluk. Allah mencipta satu makhluk macam Allah ciptakan bumi dan langit. Lalu Allah mengatakan inilah kata-kata. Inilah kalam. Faham tuan-tuan? Inilah kalam. Allah cipta makhluk. Cipta ni apa dia?
Benda yang cipta apa dia sebut dalam bahasa Arab? Makhluk kan? Allah cipta satu benda. Contoh Allah cipta kayu, Allah menamakannya sebagai kalam. Allah kata inilah kalam. Dia mencipta macam tu. Jadi kalamullah adalah makhluk sama dengan kayu, batu, gunung, bumi, matahari, sama. Kalamullah ni makhluk. Bila bumi ni hancur, kalam dia pun hancur nanti. Bukan dia sifat Allah Ta'ala yang maha agung, bukan. Ini bermakna Al-Quran bila ditulis, maka dia makhluk. Dia tidak ada kehormatan. Kalau dia dimasukkan ke dalam tandas, tak ada masalah. Kerana dia bukan sifat Allah Ta'ala yang maha agung. Dia bukan kalamullah yang agung. Dia adalah makhluk macam biasa. Macam kerusi, meja, air, handphone dan sebagainya. Nampak tuan? Jadi kalamullah ni bukan Allah, bukan Khalik, bukan makhluk dalam akidah Ahlussunnah. Bukan Khalik, dia bukan Allah. Dia adalah sifat Allah Ta'ala. Dan bukan juga makhluk. Dalam akidah Asy'ariyah, kalamullah ni ada dua. Dalam Asy'ariyah, kalamullah ni ada dua. Yang pertama dia menamakan sebagai kalam nafsi. Kalam kata-kata Allah yang ada dalam zat Allah Ta'ala. Allah berkata-kata dalam hati dia, macam tu. Tapi Allah tak bersuara, tidak bersuara. Maka itu dia kata itu sifat Allah. Dan itu bukan makhluk. Tetapi apa yang dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada manusia, dibukukan, dihafal, dibaca, disyarahkan, itu bukan makhluk, itu bukan kalam Allah. Itu makhluk. Maka ini ada satu akidah yang baru dalam Islam. Dan orang yang pertama mencipta akidah baru ni bernama Ja'ad ibn Dirham. Dia mencipta satu ideologi Al-Quran, kalamullah, makhluk. Dan dia mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain semuanya. Dia takwil sifat. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah, at-ta'wil naw'um min at-takdzib. Takwil itu adalah sejenis pendustaan terhadap sifat Allah Ta'ala. Menafikan sifat Allah Ta'ala. Kan? Dan dia mengambil akidah ni tadi daripada falsafah Kristian dan Yunani. Akhirnya dia dibunuh oleh Khalid Al-Qasri, gubernur Kufah pada masa itu. Kemudian disambung oleh Jahm ibn Safwan, yang mati dibunuh juga dalam peperangan, kalau tidak silap, oleh Salam bin Ahwaz, kata. Salam bin Ahwaz mati pada tahun 128 Hijrah. Ketika dia dipancung, wajahnya menjadi hitam. Dia dipancung, wajahnya menjadi hitam. Tukar jadi hitam. Namanya Jahm bin Safwan. Kepada dia inilah dinisbahkan fahaman sesat Jahmiyah. Sebab dia ni seorang yang fasih, pendakwah, penceramah yang fasih. Dia mendakwahkan serata tempat fahaman Jahmiyah, fahaman Ja'ad ibn Dirham itu. Dia ini jahil. Jahm bin Safwan ni jahil, tapi dia seorang penceramah yang hebat. Kan? Macam penceramah-penceramah hari ni lah, kan? Masuk YouTube berapi-rapi, fasih, cerita sedap. Kan? Tapi satu hadis sahih dengan hadis palsu pun tak tahu beza. Semua kira sahih je. Betul kan? Tapi ceramah sedap. Berbeza dengan Ja'ad ibn Dirham, guru dia tadi. Ja'ad ibn Dirham seorang alim. Hafal Quran, hafal hadis semua. Kemudian diteruskan oleh Bishr Al-Mirrisi. Jadi ulama membantah fahaman kesat sama sesat Mirrisi ni. Kemudian disambung oleh Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, bersama sahabat-sahabat dia. Dia bawa masuk golongan Mu'tazilah ni tadi dalam kerajaannya. Jadi menteri dia, jadi qadhi, jadi mufti, jadi pegawai-pegawai. Jadi ulama istana dia.
Pada zaman dia dipaksa ulama-ulama sunnah supaya mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk. Dibunuh, diseksa orang yang enggan mengatakan kalamullah makhluk ni tadi. Zaman sekarang ada lagi Al-Quran kalamullah makhluk, ada. Lagi teruk zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni Al-Quran bukan kalamullah dan makhluk juga. Lagi teruk. Sedangkan dah terang-terang Allah Ta'ala menyatakan wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sekiranya ada seorang daripada musyrikin meminta perlindungan kepada kamu, hendaklah kamu berikan kepadanya perlindungan. Kan? Ada seorang miskin, dia masuk ke dalam negara kita ni, dia minta perlindungan daripada Tuan Guru Nir Akbar. Nir Akbar kata, aku beli dia perlindungan. Maka seluruh orang Islam yang ada di Malaysia wajib memberi perlindungan kepada kafir tadi, musyrik tadi. Kerana telah ada seorang Islam yang beri dia perlindungan, jaminan perlindungan. Haram dia dipukul, diejek dia dan sebagainya. Itu dalam hukum Islam. Supaya apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga supaya dia mendengar kalam Allah. Yang Al-Quran. Allah menamakan Al-Quran sebagai kalamnya, kata-katanya. Tapi macam mana Asy'ariyah mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah, makhluk, tapi bukan kalam Allah. Lagi dahsyat. Zaman dulu, zaman Jahmiyah dulu, kalam Allah makhluk. Zaman hari ni dia mengata bukan kalam Allah, makhluk pula. Zaman dulu satu kesesatan, zaman sekarang double. Tapi orang tak cerita pun. Sebab apa? Orang tak peduli. Hari ni orang tak peduli akidah tak akidah. Orang peduli harga naik, petrol naik, itu je. Sayur mahal, ikan mahal, daging mahal, kan? Itu. Kena buang kerja. Itu cerita. Tak ada fikir akidah. Tapi di akhirat dia akan ditanya. Setiap manusia akan ditanya. Kan? Sekurang-kurangnya dia akan ditanya dengan dua soalan, kan? Madza kuntum ta'budun, ma kuntum ta'bud, apa yang kamu sembah? Kan? Ma ajabtumul mursalin, adakah kamu menerima dakwah para nabi? Termasuk dakwah para nabi adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian disambung oleh Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Mu'tasim. Ideologi Al-Quran makhluk ni disambung oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Pukul, bunuh semua yang enggan mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Mu'tasim ni dia ada mufti. Mufti dia bernama Ahmad Ibn Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad ni seorang yang baik, yang pemurah, yang soleh, kaki ibadat, kan? Wara' zuhud. Tapi dia benci kepada Ahmad Ibn Hanbal. Dia asud khalifah supaya bunuh Ahmad Ibn Hanbal. Ya alim. Dahsyat kan? Kemudian disambung oleh anaknya Al-Wathiq Ibnu Al-Mu'tasim, khalifah yang apa tu? Yang ketiga. Yang keempat disambung oleh Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil mengembalikan umat kepada akidah sunnah, membebaskan Ahmad Ibn Hanbal dan ulama-ulama muslimin daripada penjara. Jadi Allah Ta'ala dalam akidah Ahlussunnah, Allah Ta'ala berkata-kata dengan suara. Ada suara, tetapi suara yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tidak sama dengan makhluk. Tapi Asy'ariyah mengatakan kalau suara makhluk. Suara makhluk ni suara burung, suara kebau, suara manusia. Tapi suara Allah Ta'ala bukan makhluk. Ini kena kita faham, tuan ya. Jadi kullabiyah, Asy'ariyah mengatakan kata-kata Allah tu adalah kalam nafsi, kalam yang ada dalam zatnya. Kalau Allah berkata-kata mesti ada mulut, mesti ada lidah, mesti ada gusi, gigi. Maka ini tajsim, kita mujassimah. Tajsim ni makhluk. Tak boleh itu dia kata. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata tanpa suara dan tanpa huruf. Apa makna tanpa huruf? Tanpa ada kalimah-kalimah
Daripada kalimah-kalimah lain tadi terbina ayat. Tanpa kalimah, tanpa ayat mana dia? Tak ada guna kalimah-kalimah ni. Ayat-ayat tak ada. Habis ayat Quran tu apa dia? Ayat Quran tu apa? Itu lain kita. Itu makhluk. Ayat Quran ke tu kita nama makhluk. Ayat yang tak makhluk, itu dalam zat Allah Ta'ala. Ada Nabi ajar macam tu? Lagi pelik daripada Jahmiyah. Dalam bab ini Asy'ariyah lebih teruk daripada Jahmiyah, Mu'tazilah. Bahaya tuan. Jadi berhati-hatilah orang yang mendewa-dewakan Asy'ariyah dan mengaku dirinya Asy'ariyah. Ini lagi bahaya. Dia mengaku dia Asy'ariyah. Mana dia mengaku dia kafir. Bahaya tuan. Masya Allah tuan. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala ni mempunyai sifat kalam, berkata-kata. Dan Allah Ta'ala berkata-kata dengan apa sahaja yang dia kendaki pada bila-bila masa sahaja. Allah boleh berkata, Allah boleh diam, kan? Dan termasuk kata-kata Allah Ta'ala adalah Al-Quran. Ini akidah Ahlussunnah. Boleh tuan ya? Berhenti dulu. Kita berhenti dulu. InsyaAllah Ta'ala kita berhenti dulu, berehat, kan? Perkena tertarik dulu tadi. InsyaAllah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.